Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum shifa'ul ajil ma'a usratikum ama hawatikum. Taib, al-yawm sanuwasil durusana fi darsil awal, yakni at-tahiyya wa ta'aruf. Okey. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai hiwar. Apakah itu hiwar? Hiwar adalah dialog ataupun perbualan. Okey, al-hiwarul awal. Hiwar yang pertama yang perlu kalian tahu adalah ini perbualan antara Ahmad dan Ali. Okey, Ustazah bacakan dan Ustazah akan terjemahkan. Okey. Maaf. Okey. Ahmad tanya kepada Ali, Assalamualaikum. Ana Ahmad, masmuka min fadlik. Assalamualaikum. Ana Ahmad, saya Ahmad. Masmuka, apakah nama awak? Min fadlik, maafkan saya. Okey, Ali jawab, Waalaikumsalam. Ahlan ya Ahmad. Hai ataupun selamat datang. Ahlan ni hai ataupun selamat datang. Wahai Ahmad. Ismi Ali. Nama saya Ali. Taib. Kemudian Ahmad jawab, Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kaifa haluka? Apakah khabar awak? Alhamdulillah, ana bikhair. Segala puji bagi Allah, saya sihat. Man hadha ya Ali? Maksudnya ni sebenarnya ada 3 orang, tapi perbualan ni antara 2 orang je. Man hadha ya Ali? Siapakah ini wahai Ali? Oh, hadha sadiqi. Oh, ini sahabat saya. Ismuhu, namanya Zakaria. Zakaria. Okay, tengok dalam table ke atas ni antara istilah yang kamu perlu beri perhatian ataupun ingat. Min fadlik, excuse me. Sadiq, sahabat ataupun kawan. Man, siapakah? Okey, jadi ini perbualan antara 2 orang lelaki. Ini kamu kena hafal ya, hiwar ni. Jadi setiap daripada kamu kena cari partner untuk kamu berbual. Laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, laki dengan perempuan pun boleh terpulang. Janji kamu kena dia punya konteks ayat tu kena betul lah. Cara kamu guna ayat tu. Contohnya kalau depan kita laki, boleh guna masmuka. Kalau depan kita perempuan, gunalah masmuki, tukarkan. Okay, kalau perempuan, masmuki min fadliki. Ahlan, ni tukar nama siapa? Ahlan ya Fatimah misalan. Ismi Ain misalan. Okay. Ahlan wa sahlan sama je lah. Kaifa haluka, kalau perempuan, jadilah kaifa haluki. Alhamdulillah ana bikhair, sama je. Man hadha, kalau perempuan jadilah man hadhihi. Kemudian hadhihi sadiqi, maka dia akan jadi hazihi sadiqati. Ismuhu, hu ni untuk laki. Kalau perempuan jadi ismuha. Kita akan belajar mengenai itu. Okey, saya akan terangkan sekejap lagi. Okey, ini ini yang tadi kita belajar tu min fadlik ataupun law samaht. Ini sama maksud dia, excuse me, ataupun bahasa Melayunya maafkan saya. Dia macam kita nak minta izin lah. Kalau kita nak bertanya orang kan, kena minta izin dulu. Takut orang tu sibuk ke apa ke, kan? Okay, contohnya kita nak tanya untuk lelaki, Mas Muka, apakah nama awak? Lepas tu belakang tu kita sambung min fadlik. Mas Muka min fadlik, ataupun Mas Muka law samaht. Ismi Zakaria misalan. Kemudian Mas Muki, ni untuk orang perempuan, anti. Mas Muki, apakah nama awak? Belakang tu tambah min fadlik ataupun law samaht. Maafkan saya, apa nama awak? Ismi Salwa misalan. Mas Muha, apakah nama dia ataupun apakah namanya untuk orang perempuan? Maksudnya Hia lah kat sini. Ha alif ni maksudnya Hia. Dia seorang perempuan. Kemudian belakang tu tambah juga min fadlik. Kalau orang depan kita nak tanya orang tu,
depan kita laki, masmuha min fadlik, ataupun masmuha law samaht. Ikutkan sebenarnya perkataan asal dia min fadlika lah, min fadlika, ataupun law samahta kalau depan kita laki. Kalau depan kita perempuan, masmuha min fadliki, masmuha law samahti. Baik, faham tu? Okey, kalau dia tu huwa, kita tanya apakah nama dia seorang lelaki, dia akan jadi masmuhu. Masmuhu min fadlik, masmuhu law samaht. Kemudian jawabnya misalnya ismuhu karim. Okey, so akan terangkan lagi berkaitan tentang yang kaki hahu ni. Tengok kat bawah ni, lahis. Perhatikan. Dosa perhatikan. Misal kata kita nak kata ana, dia akan jadi ya sahaja. Contoh, kata nama ismu. Ismu, nama. Tambah dengan ana, dia akan jadi ya sahaja. Jadilah ismi, nama saya. Okay, ini sebenarnya semua ni menunjukkan kepunyaan tau. Kepunyaan saya, nama kepunyaan saya, nama kami, nama awak. Kepunyaan siapa? Kepunyaan dia. Ataupun kepunyaan awak seorang perempuan. Dia menunjukkan kepunyaan. Nahnu, kami. Nak menunjukkan kepunyaan kita, nama kita, jadilah nun alif saja. Ismuna. Kalau anta jadi ka, ismuka. Kalau anti jadi ki, ismuki. Huwa ataupun Muhammad jadi hu, ismuhu. Kalau hiya jadi ha, ismuha. Namanya seorang perempuan, namanya seorang lelaki. Itu semua menunjukkan kepunyaan. So, saya akan terangkan lagi ikut daripada table ni. Ni ikut peta minda ni. Okey, sebelum ni Ustaz dah suruh kamu hafal domair ataupun yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu tu, semua tu adalah domair munfasil. Ataupun maksud dia domair yang berpisah. Domair tu apa? Kata ganti nama diri yang terpisah. Maksudnya kat sini kita nampak jelas domair tu. Huwa, kita nampak jelaskan dia seorang lelaki. Huma, dia dua orang lelaki. Hum, mereka semua lelaki. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, dia dua orang perempuan. Hunna, mereka semua perempuan. Nampak jelas kan perkataan ni? Nampak je jelas anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jelas-jelas. Walaupun dia dah bersambung dengan isim ataupun kata nama, dia tetap jelas juga. Contoh bawah ni. Huwa Muhammad. Dia Muhammad. Kamu nampak tak perkataan huwa tu? Nampak kan? Jelas. Hiya talibah. Dia seorang pelajar perempuan. Kamu nampak tak hiya tu? Nampak kan? Jelas. Dia tak bersambung pun. Sebab itulah dia nama domair mufasil. Kata ganti nama diri yang terpisah. Anta. Anta awak. Talib. Awak pelajar lelaki. Kamu nampak tak perkataan anta? Nampak kan? Jelas. Anti Fatimah. Awak Fatimah. Anti tu pun kita nampak jelas. Okay. Jadi hari tu kita dah belajar tentang domair mufasil. Hari ni kita belajar tentang domair muttasil pula. Kata ganti nama diri yang bersambung. Tu yang tadi tu lah. Kalau lil asma' ni yang tadi tu. Kata ganti nama diri lil asma' yang bersambung dengan kata nama. Contohnya isim tadi tu memang kata nama. Ataupun nama orang ke benda tu semua kata nama. Macam mana kita nak sambungkan domair ni dengan kata nama lil asma' ni. Nanti kita akan belajar. Begitu juga dalam semester ni kita akan belajar tentang domair muttasil lil af'al. Maaf saya tersilap. Lam ni sebenarnya 2 je. Bukan 3. Tersilap. Okay. Lil af'al maksudnya bagaimana domair tu bersambung dengan kata kerja. Af'al ni maksudnya kata kerja. Macam mana? Nanti kita akan belajar. Kemudian kata ganti nama diri domair bersambung dengan ahraf. Lil ahraf. Yang ni kita tak belajar sem ni. Tapi sekadar Ustaz tambah je lah untuk pengetahuan kamu. Apabila domair bersambung dengan
ahraf ataupun huruf, dia akan jadi macam ni. Contohnya fihi. Ni kan harfu jar. Harfu jar. Tu tergolong dalam ahraf lah. Fihi. Fi. Perkataan asal fi. Tambah dengan nya jadi fihi. Bi. Tambahnya jadi bihi. Ma'ahu. Tambah dengannya jadi ma'ahu. Jadilah fihi di dalamnya. Bihi dengannya. Ma'ahu bersamanya. Itu kalau tambah hu dengan ha. Ha ni maksudnya huwa lah. Bersamanya. Untuk lelaki misal kata. Kalau perempuan jadilah ma'aha. Ma'ahuma ke. Ma'i bersama saya. Okay, tapi hari ni saya nak fokuskan kepada domer muttasil lil asma' saja yang tadi kita belajar tu. Lil asma' saja. Bagaimana domer tu bersambung dengan asma' ataupun kata nama. Ni adalah table dia. Ni adalah sifir dia. Domair muttasilah lil asma'. Domer yang bersambung dengan kata nama. Asma' ni kata nama. Contohnya yang tadi tu, ismun. Ismun tu maksudnya nama. Contoh kita nak kata nama dia seorang lelaki, huwa. Jadilah tambah hu saja jadi ismuhu. Huma jadi ismuhuma. Hum ismuhum. Hiya ismuha. Huma ismuhuma. Hunna ismuhunna. Anta ismuka. Dia jadi ka. Tadi kita okey lah, hu, huma, hum. Ni tiba-tiba sampai ke anta, ka pula. Jadi ismuka. Antuma ismukuma. Antum ismukum. Anti ismuki. Antuma ismukuma. Antunna ismukunna. Ana jadi ya saja. Ismi. Nahnu ismuna. Nun alif. Okey. Saya tunjuk contoh macam mana kalau kita nak jadikan dia, kita nak sambungkan domer dia dengan benda pula. Contoh saya bagi contoh. Ni contoh. Okay, contoh kita nak kata beg tu kepunyaan siapa? Beg kepunyaan dia seorang lelaki. Dia seorang lelaki apa? Huwa. Huwa kan? Okay. Huwa. Beg bahasa Arab hakibah. Jadi kita nak kata beg dia seorang lelaki, dia akan jadi, kita akan tambahkan hu saja. Maka jadilah hakibah tu hu. Beg kepunyaan dia seorang lelaki. Okay, contoh pula. Sekarang kita nak kata pen dia seorang perempuan. Pen bahasa Arab qalamun. Dia seorang perempuan hiya. Dia seorang perempuan hiya. Maka apabila isim bertemu dengan domer hiya, maka dia akan jadi ha saja. Ha alif. Jadilah qalamu ha. Okey, nampak? Okey, contoh pula kita nak kata kereta ini kepunyaan saya. Kereta saya. Sayyarah, kereta dalam bahasa Arab. Macam mana sayyarah ni ataupun isim ni bergabung dengan domir ana. Bila temu dengan ana, dia akan jadi ya sahaja. Maka jadi sayyarati. Ya tu mesti baris mati. Sayyarati. Jadilah kereta saya. Okey, faslun. Faslun ni maksudnya kelas. Bagaimana isim faslun ni kita gabungkan dengan nahnu. Nahnu ni kami. Kita nak kata kelas kami. Maka jadilah, tambahlah nun alif. Jadilah fasluna. Fasluna. Tambah nun alif. Jadilah kelas kami ataupun kelas kita. Okey? Inilah dinamakan domair
domair muttasilah lil asma, menunjukkan kepunyaan. Okey. Okey, kita masuk muka surat seterusnya. Okey, man. Apa maksud man tadi? Man maksudnya siapakah? Bagaimana kita nak tunjuk siapakah ini? Contohnya ini yang kita tunjuk tu nampak gambar lelaki kan? Siapakah ini? Kita tunjuk lelaki ni, siapakah ini? Letak saja man tambah dengan haza. Jadilah man haza. Jawablah. Contohnya nama dia Ibrahim. Hadza Ibrahim. Contoh perempuan ni pula, kita nak kata siapa ini? Sebabkan perempuan, kan seraja. Kalau haza laki, hazihi perempuan, muannas. Dia ni kan muannas, maka jadilah man hazihi, siapakah ini? Misalnya nama dia Aisyah. Hazihi Aisyah, nama dia Aisyah. Astaghfirullahalazim. Kemudian kita nak kata pula, siapa awak? Contoh kita nampak jumpa orang lelaki, siapa awak? Macam mana nak cakap? Letak man depan tu. Man siapakah? Man anta, siapakah awak? Mestilah depan kita tu seorang lelaki. Man anta, ana talib, saya pelajar lelaki contohnya. Kemudian kita jumpa orang perempuan pula, kita nak cakap siapa? Awak. Awak tu orang perempuan lah, depan kita tu awak seorang perempuan. Maka kita tanyalah dia, man anti, siapakah awak? Okey, ana talibah, saya pelajar perempuan misalnya. Kemudian kita nak tunjuk orang yang jauh daripada kita. Contohnya dia. Dia tu jauh daripada kita. Siapa dia? Man huwa, kalau dia lelaki, man huwa. Contohnya huwa muhadir. Dia seorang pesyarah lelaki. Contohnya pesyarah perempuan, lalulah seorang pesyarah perempuan depan kita. Kita nak tanya kat kawan kita, siapa dia ni? Dia ni perempuan lah. Siapa dia? Man hiya. Hiya muhadirah misalnya. Ni sebenarnya tambah mim tau kat muhadirah. Bukan hiya hadirah. Ada mim. Muhadirah. Hiya muhadirah. Dia seorang pesyarah perempuan. Okay, fahim tu? Macam mana nak gunakan man ataupun kata tanya man